Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira masih lagi relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini adalah banjir, intervensi, counselling dan pendaya-upayaan community. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, walaupun dikatakan banjir tidak lagi berlaku, tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku di Johor misalnya, masih lagi ada lebih 40,000 mangsa banjir yang masih lagi berada di PPS. Jadi inilah antara isu yang mungkin akan kita kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Pertama kali ya, Doktor? Pertama kali bersama Bernama TV. Okey, pertama kali bersama dengan kami iaitu Profesor Madya Dr. Rafidah Aga Muhammad Jaladin yang merupakan jawatan kuasa eksekutif Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa ataupun Perkama International, dan beliau juga merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan UM. Dan seorang lagi tetamu selalu bersama kita sebenarnya, apapun kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan Rosnon yang merupakan Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ada suara terganggu sedikit ya? Ya, kan. Mungkin sebab banjir, jadi kita pun suara pun tak berapa ni. Okey, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah, kami juga sebenarnya mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda, dan mungkin juga ada pertanyaan yang ingin anda lontarkan kepada kedua-dua tetamu kita di studio. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu bersama dengan Dr. Rafidah. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang telah pun berlaku. Banjir dah seolah-olah dah menjadi satu perkara yang lumrah sebenarnya dalam kehidupan rakyat Malaysia di beberapa negeri yang selalu terjejas dengan isu banjir ini. Tetapi bagaimana doktor melihat, apakah isu ini sebenarnya ada jalan keluar yang perlu dilihat secara serius sebenarnya oleh semua pihak, terutamanya kerajaan sendiri? Apa yang perlu dilakukan? Baik, sebab bila kita berbicara tentang banjir, banjir ini boleh dikategorikan sebagai krisis yang disebabkan oleh alam, bencana alam. Sebab baru ni pun kita bukan sekadar banjir, landslide kan, yang berlaku di Batang Kali kan, itu semua satu kategori yang sama. Cuma bila banjir di Malaysia ni, kita dah tahu ada musim-musim tertentu yang memang dikategori berisiko tinggi. Jadi kita dah tahu di hujung tahun, bulan 12 itu orang kata musim monsun. Jadi bila sesuatu kawasan atau sesuatu tempat berlaku disebabkan oleh monsun, itu adalah dijangka. Tetapi sekarang ni kalau kita tengok fenomena banjir, ada tempat-tempat berlaku disebabkan oleh angkara manusia juga, pembangunan dan sebagainya, dan juga mungkin saliran yang tak ni, jadi dia akan mengundang orang kata banjir yang tak dapat dijangka. Jadi kalau perkara ni terjadi, memanglah macam yang Tuan Haji cakap tadi kan, peranan kerajaan, peranan komiti itu sangat diperlukan. Sebab kita berhadapan dengan bencana yang boleh merosakkan harta benda dan juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa juga. Sebab banjir ni bukan semua rakyat Malaysia boleh berenang. Itu yang saya rasalah. Ada yang banjir di dalam jangkaan yang kita boleh buat persediaan awal, tapi ada juga banjir yang tiba-tiba basah je, basah lah macam tu kan. Jadi itulah saya cakap, semua kena gerakkan bersama lah. Bila doktor cakap tentang ialah kita menghadapi musim tengkujuh, kita menghadapi disebabkan oleh monsun peralihan. Tetapi ada yang menyebut tentang peralihan cuaca, Dr. Roslan, dan ianya juga dikatakan antara faktor yang bukan saja menjadi masalah di negara kita, tetapi juga di peringkat boleh dikatakan di seluruh dunia. Kalau kita lihat di US pun berlaku banjir yang tidak disangka-sangka, di Jepun, di China dan sebagainya. Jadi
Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita dah tahu benda-benda ini akan berlaku, tetapi apa tindakan yang perlu dilakukan dengan segera oleh semua pihak khususnya? Sebab itu dalam kes banjir ini seperti mana yang Dr. Rafidah sebutkan, hari ini punya banjir adalah dia ada benda yang kita boleh jangka dan ada benda yang kita tidak boleh jangka. Betul. Tetapi walaupun ia adalah perkara yang kita tidak boleh jangka, tetapi isu banjir ini bukan isu baru di Malaysia. Dan sepatutnya kita sudah menjadi arif dan juga kita sudah drastik dari segi tindakan bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini ataupun apa yang boleh kita lakukan dalam ketika banjir. Tak kisahlah monsun ke tidak monsun ke, angkara manusia ke, angkara sesiapa saja pun, tetapi tindakan itu sepatutnya telah kita ambil secara kita telah plan perkara itu, kita telah merancang sepatutnya, dan kita sepatutnya bukanlah terkejut, kita bukanlah ini perkara baru yang kita hadapi, tetapi ia merupakan dah jadi, orang kata, berada dalam kalender kita sebenarnya. Tragedi banjir ini. Jadi sebagai sebuah kerajaan ataupun agensi-agensi yang boleh melaksanakan satu tindakan yang sewajarnya dari segi bagaimana kita mengkoordinasi, bagaimana plan perstrukturan yang boleh kita laksanakan supaya masalah banjir ini kita dapat mengatasinya. Sebab apa? Dalam isu banjir ini, kalau kita lihat, seolah-olah perkara ini berlaku hampir setiap tahun. Tetapi kita tidak nampak satu mekanisme yang dilaksanakan oleh pihak tertentu untuk mengawal selia tentang perkara ini. Adakah kita ingin merasakan bahawa banjir ini kita perlu hidup di dalam banjir ini, ataupun kita sepatutnya keluar daripada banjir ini? Jadi kalau seandainya kita memilih untuk keluar daripada fenomena banjir ini, kita perlu melakukan satu tindakan yang lebih bermakna untuk kita mengatasi masalah ini. Sebab banjir ini memberikan kesan yang sangat besar. Ia bukannya sekadar meragut nyawa, tetapi ia juga memberi kesan dari segi ekonomi, dari segi kehidupan sosial kita. Jadi adakah kita ingin melihat perkara ini berpanjangan? Sebab itu rintihan daripada komuniti di bawah, mereka seringkali mengatakan sampai bila? Sampai bila perkara ini perlu kita hadapi, dan sepatutnya kita perlu melaksanakannya. Saya kira kita ramai pakar-pakar dalam bidang ini, dalam bidang sosial, dalam bidang teknologi. So adakah kita tidak mahu invest dalam keadaan yang satu dana yang besar untuk kita laksanakan seperti mana negara-negara maju, untuk kita membuat takungan semula air ketika banjir ini, supaya, dan saya nampak projek mega kita dah tidak banyak seperti dulu. Saya rasa yang terakhir adalah projek mega kita adalah Terowong Smart. So kita tidak nampak lagi di mana projek mega yang boleh kita laksanakan untuk kita mengatasi masalah banjir ini. Sebab kalau kita tengok di Kelantan, setiap kali monsun, Kelantan Terengganu akan banjir. So hari ini kita tengok di yang sekarang ini yang berlaku di Johor, hampir lebih daripada 40,000 yang terkesan dengan masalah banjir. Dan saya kira di Johor ini bukan isu baru, dan ia adalah isu yang berulang. Tetapi apa yang kita lakukan dari segi pelaksanaannya, dari segi pembawaan teknologi yang kita ingin bawakan ke Malaysia ini, supaya kita dapat mengatasi masalah banjir. Ini semua tidak keterlihatan. Walaupun baru-baru ini kita meluluskan bajet tentang tambatan banjir itu, dan kita nampak projek itu belum lagi dilaksanakan. So ini mengambil masa yang saya kira begitu lama untuk kita menyelesaikan isu ini. Okey. Barangkali saya nak petik Dr. Rafidah, apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Dr. Roslan. Sampai bila? Ini satu persoalan yang menarik sebenarnya, dan sampai bila lah yang lebih kurang 40,000 mangsa banjir yang masih lagi tinggal di PPS ini. Dan mungkin sebagai seorang pakar counselling misalnya, apa masalah yang akan dihadapi oleh mereka yang berada di PPS ketika ini sebenarnya? Apa yang bermain dalam minda mereka? Bagaimana perasaan mereka sebenarnya? Baik, bila kita bercakap tentang konteks
mangsa banjir ya, mangsa ni boleh jadi pada diri, boleh jadi pada keluarga, dan boleh jadi pada satu komuniti, satu kampung ke satu perumahan dan sebagainya kan. Jadi bila berlaku fenomena banjir, yang pertama sekali terkesan mestilah setiap diri orang kata mangsa. Jadi di bawah orang kata bidang saya iaitu psikologi dan kaunseling, yang mana pemberkasaan perlu datang dari diri dulu. Sebab bila setiap ahli dalam keluarga, contoh dirinya tu dah kuat, mereka boleh jadi satu sokongan untuk kalangan keluarga. Maksudnya family itu akan kuat. Sebab bila banjir berlaku, dia akan terkesan kepada satu keluarga juga, satu rumah. Rumah hanyut ke macam baru ni. Alhamdulillah Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa dengan kerjasama beberapa agensi yang mana Dr. Roslan juga terlibat. Kita berjaya buat satu program di Baling Kedah kan, untuk pasca banjir itu mereka yang telah melaluinya. Jadi kita dapatlah cerita-cerita perkongsian kisah yang mana bila setiap rumah dalam satu kampung musnah, setiap diri tu kena kuat sebab kita berjiran. Kita akan saling menyokong. Jadi melalui psikologi memang perlukan orang kata pendaya upayaan juga. Cuma dari segi modal psikologi, yang utama sekali adalah resiliensi dia. Bangkit balik, bangkit dan move forward. Sebab pengalaman ya, kita sebab sekarang ni di Johor sedang pengalaman yang diperoleh daripada pasca banjir, bila mereka beritahu mereka masih mengalami traumanya. Jadi kita perlu bantu dari segi bangkit ke depan. Itu yang saya cakap resiliensi. Dan lagi satu, disebabkan ini melibatkan kelompok, keluarga, komuniti, semestinya pendekatan kaunseling itu sangat diperlukan. Dan kaunseling saya bercakap ni bukan hanya kaunseling individu. Kita dah boleh laksanakan kaunseling kelompok, sama ada dalam konteks keluarga ataupun komuniti, terutama di PPS. Sebab berita yang kita dengar ya, di Johor, PPS pun dah tak selamat. Baru-baru ni beberapa PPS ya, di Johor pun tak selamat. Jadi mereka telah mengalami trauma kediaman sendiri, dan bila diberi penempatan sementara, ada juga rasa tak selamat tu kan. Jadi itu yang saya cakap, bermula dengan diri, kemudian kita boleh memperkasakan lagi dinamik kekeluargaan tu. Sebab orang kata ringan sama dijinjin, berat sama dipikul. Keluarga lah orang yang paling terdekat dan signifikan dengan diri mangsa-mangsa ni. Dan semestinya lah komuniti, yang mana pakarnya ada kat sini ni, yang akan memberikan intipati macam mana lagi komuniti ya. Cuma saya cakap dua tu lah, di dalam elemen psikologi, memang kita fokus kepada pemerkasaan fikiran mereka, pemerkasaan dari segi perasaan mereka. Jangan mereka terus hanyut dalam banjir, hanyut harta benda, jangan hanyut perasaan. Sebab mereka masih berdepan dengan fenomena banjir ni. Macam di Johor kan, tadi tu Haji cakap 40,000 kan, masih lagi berlaku. Kita tak akan tahu bila kesudahannya. Jadi tu yang saya cakap ya, memang saling perlukanlah, perlu. Dan memang ramai pun orang kata frontliner dari kalangan sukarelawan dan juga pegawai-pegawai psikologi dan juga kaunselor-kaunselor yang telah turun padang untuk menghulurkan bantuan asas psikologi supaya kuat ni modal psikologinya tu. Peranan komuniti memang ini kita anggap satu aspek yang cukup penting sebenarnya. Barangkali Dr. Roslan, saya teringat apa yang disebut oleh Tengku Mahkota Johor. Beliau Baginda sendiri bertitah bahawa dia sendiri merasa malu, dia sendiri merasa kecewa melihat nasib yang menimpa lebih kurang 40,000 mangsa banjir yang masih berada di PPS. The only word yang dia boleh keluarkan daripada mulutnya ialah mungkin saya simpati. Tetapi setakat itulah, dan dia melihat kepada sesuatu yang mungkin boleh dilakukan macam kita sebut awal tadilah. Tapi tak apalah, itu perasaan yang dilontarkan ataupun diluahkan oleh Tengku Mahkota Johor. Barangkali apa yang perlu komuniti juga memainkan peranan seperti apa yang disarankan tadi oleh Dr. Rafidah. Support bagaimana sebenarnya yang diperlukan antara satu sama lain?
Sebab itu dalam tragedi banjir ini kita tidak boleh lagi menuding cari salah siapa, apakah puncanya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam keadaan hari ini adalah kita semua perlu berganding bahu untuk kita bersama-sama dalam melaksanakan dari segi sokongan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Sebab itu di Malaysia ini, kalau kita lihat, kita ini sangat pemurah kan. Kita ini sangat pemurah, sebab itu ketika banjir, banyak bantuan, pertolongan yang kita berikan kepada mangsa-mangsa banjir ini. Gerakan-gerakan daripada NGO, gerakan daripada agensi kerajaan juga dalam memberikan sokongan kepada mangsa banjir ini. Tetapi jika kita lihat dalam konteks komuniti itu, ketika tragedi banjir ini, apa yang boleh dimainkan dalam kita melaksanakan, dalam kita menghadapi fenomena banjir ini adalah bagaimana kita boleh memperkasakan dari segi struktur kepimpinan komuniti sebagai contohnya. Perkara ini kita pernah laksanakan ketika kita mengalami tragedi wabak pandemik COVID-19. Bagaimana usaha memperkasakan komuniti itu kita war-warkan sehingga terbentuknya fenomena bendera putih dan sebagainya. So perkara ini juga sebenarnya boleh kita laksanakan di dalam komuniti. Sebab apa? Kita kena faham begini, ketika banjir ini dia adalah dalam keadaan yang tidak ketentuan, dia dalam, orang kata, dalam keadaan kecemasan. Hanya komuniti saja yang mengetahui dari segi struktur geografi, dari segi penempatan, lokaliti, berapa buah rumah dan sebagainya. So, ini komuniti saja yang tahu. Dari mana informasi ini kita dapat? Melalui daripada kepimpinan komuniti. Sebab itu dalam memperkasakan komuniti ini, kepimpinan komuniti ini perlu diajar dari segi mapping komuniti, dari segi struktur geografinya, bagaimanakah kependudukan, dari segi keadaan komuniti itu, supaya mereka ini akan menjadi frontliner ketika tragedi ini berlaku. Sebab mereka saja yang tahu sebenarnya di mana rumah Pak Ahmad, di mana rumah Cik Aminah. Sebab mereka je yang tahu dari segi strukturnya. Maklumat-maklumat ini, sebab itu dari segi kepimpinan komuniti ini, mereka ini perlu diberikan training, diberikan latihan dari segi bagaimana untuk kita mengurus bencana, bagaimana kita menghadapi bencana. So sebab itu dalam latihan, saya kira infra telah memainkan peranan yang penting dalam perkara ini, bila mana infra telah mewujudkan satu latihan mengurus bencana. Bagaimana infra memberikan latihan kepada ketua-ketua komuniti dari segi melaksanakan pemetaan komuniti, dari segi melaksanakan perancangan dan plan komuniti itu, supaya mereka boleh mengetahui keadaan struktur sistem sosial yang ada pada komuniti itu. So ini adalah perkara yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita ingin memperkasakan komuniti ketika kita menghadapi banjir adalah dari segi persediaan, iaitu keselamatan. So, bagaimana kita menguruskan dari segi contohnya barangan elektrik, bagaimana kita menguruskan dari segi barangan-barangan peribadi kita supaya ia tidak terjejas sepenuhnya. So, ini adalah orang kata kemahiran yang perlu diberikan kepada komuniti hari ini, sebab kita telah menghadapi isu banjir ini berterusan kan. Jadi kemahiran-kemahiran ini perlu dipersiapkan kepada komuniti supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi banjir itu. Okey, Dr. Rafidah dan juga Dr. Roslan. Seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Oh ya, saya ingatkan lagi kepada anda, saya percaya anda juga yang berada di luar sana yang mungkin sedang menonton ruang bicara ini, jangan lupa anda juga sebenarnya diberi ruang dan peluang sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini. Jadi saya ulangi lagi, kita sediakan dua talian seperti biasa kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dulu.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang banjir, intervensi kaunseling dan pendaya-upayaan komuniti. Baik, saya tertarik hati sebenarnya Dr. Rafidah tentang Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa ataupun Perkama International itu sendiri. Apa yang Perkama lakukan dalam menghadapi situasi seperti banjir ini sebenarnya, terutama yang baru-baru ini berlaku? Baik, Perkama International ni sebenarnya satu badan profesional yang orang kata membuat jaringan dengan semua ahli profesional counselling, terutama dari aspek perkhidmatan, menghulurkan perkhidmatan, juga memberi latihan-latihan kepada pengamal kaunseling sendiri maupun komuniti, dan juga terlibat dari segi pembangunan orang kata khusus ke atau wacana dari segi penerbitan untuk menjadi bahan ilmiah bagi sama-sama orang kata meningkatkan lagi kecekapan kaunselor sedia ada. Jadi itu yang saya cakap, melalui persatuan banyak sebenarnya perkara yang kita boleh buat, bukan sekadar untuk pengamal sendiri, maksudnya bukan untuk kaunselor saja, tetapi yang memberi impak kepada masyarakat. Sebab tu saya kongsikan tadi yang terbaru aktiviti Perkama International bersama kata penduduk kampung Ibo itu kan. Kita latih dulu pelajar kaunseling dan juga kaunselor-kaunselor di zon utara, dan kemudian selepas mereka mendapat latihan dalam 1 hari setengah, kita bawa ke lapangan. Jadi itu lebih berkesan daripada kita sekadar memberi satu latihan tanpa ada ruang dan peluang untuk mempraktikkan. Jadi saya rasa sebab Perkama International sendiri telah bertapak lama sejak tahun 1980-an. Jadi dia memang satu badan profesional yang telah memberi banyak sumbangan ke masyarakatan dan yang juga membantu menaik dan meningkatkan lagi kecakapan pengamal kaunseling di Malaysia. Okey, bila kita bercakap tentang kaunseling, sebelum kita pergi kepada Dr. Roslan, saya nak tanya pendapat Dr. Rafidah secara ikhlas lah. Kita tahu bahawa kerajaan kita bertindak pantas jugalah dari segi memberi bantuan, terutamanya bantuan keuangan kepada bangsa-bangsa banjir itu sendiri. Tetapi apakah dengan bantuan-bantuan yang diberi, terutamanya bantuan keuangan itu, akan melegakan bangsa-bangsa banjir ini ataupun akan memberikan sedikit ruang di mana mereka boleh, saya gunakan istilah, bernafas dengan lebih segar lagi dalam menghadapi situasi seperti masalah banjir ini sebenarnya, ataupun ada sesuatu yang mungkin perlu diberikan? Baik, saya suka dengan soalan tu, sebabnya bila sesuatu krisis berlaku, bila sesuatu bencana berlaku, kita sebenarnya memerlukan 2 dalam 1. Misteri sikit lah. 2 dalam 1 tu maksudnya immediate relief, bantuan jangka pendek. Maksudnya apa yang perlu pada masa dan ketika itu. Bantuan dari segi misi kemanusiaan seperti tenaga untuk bantu mereka dari segi memastikan keselamatan, bantuan dari segi keperluan fisiologi, makan, pakai. Nah, kita nak minum, banjir mana boleh ambil air dari telaga ke, air pilih sendiri kan, semua dah tenggelam. Jadi kita perlukan bantuan dan juga makanan. Jadi memang nampak sekarang ni macam tadi Dr. Roslan sih cakap, dulu ada bendera putih kan, sekarang ni mungkin ada bakul rahmah ke, apa jua misi kemanusiaan. Ya, itu memang satu keperluan. Cuma kita tak boleh lupa, disebabkan tadi kita dah bincang fenomena banjir ni dia akan berulang. Adakah kita sentiasa akan mengambil tindakan reaktif yang sama? Yang sama. Jadi itu yang saya sangat tertarik tadi, kita perlu beri latihan macam tadi saya tertarik dengan Dr. Roslan cakap, even barangan elektrik perlu ada latihan. Bagaimana kita nak minimumkan risiko supaya dia tak punah, maksudnya masih ada harapan untuk dibaiki. Semua itu kita perlu beli. Kalau macam dari bidang psikologi dan kaunseling, macam saya cakap tadi, bagaimana kita nak membantu mangsa dari segi persiapan minda dia, terutama di tempat-tempat yang memang akan berulang benda ni. Sebab kita tak nak bila krisis terjadi, mereka jadi orang kata istilah redo. Tak boleh. Maksud mereka sendiri kena ada. Daripada mengharap bantuan luar, mereka sendiri arif tentang logistik, arif tentang siapa ahli komuniti, sepatutnya dah ada gerakan juga dari segi satu-satu masyarakat di situ. Itu yang saya cakap, 2 dalam 1. Jangka pendek, yang misi kemanusiaan, misi bantuan dari segi tenaga untuk bantu kan, memindahkan, dan sekiranya dah surut,
nak menyentan lumpur pun kita perlu juga yang gagah perkasa kan. Jadi dan kemudian jangka panjang maksudnya beri pengisian latihan supaya bila mereka berdepan dengan fenomena banjir sekali lagi, mereka dah boleh step up. Maksudnya boleh meningkatkan lagi reaksi mereka. Bukan hanya reaksi untuk bagaimana nak orang kata SOP dia pergi ke sana, tapi dari segi psikologinya, mindanya dah kuat macam saya cakap tadi. Perlu ada rasa resilient, bangkit dan move forward. Tangani secara orang kata kekuatan dalaman dan tangani secara apa yang telah dilatih oleh pihak-pihak tertentu. Itu dalam situasi kita menganggap bahawa banjir akan reda dan kehidupan kembali pulih seperti sedia kala. Tetapi satu lagi aspek, mungkin nanti Dr. Roslan juga boleh komen tentang isu inilah, tentang apa yang berlaku di Johor ketika ini, di mana yang masih lagi terpaksa tinggal di PPS kerana kawasan perumahan mereka masih lagi digenangi air termenung. Jadi seolah-olah tak ada penyelesaian yang mereka jangkakan dalam masa yang singkat. Jadi dalam situasi begini, apa yang boleh mereka lakukan? Kekuatan apa yang mereka perlukan sekarang ini? Kalau melihat rakan-rakan di kampung-kampung lain dah pun balik ke rumah, cuci rumah, bersih rumah dan sebagainya, tapi mereka masih lagi terperangkap di PPS. Ya, betul-betul. Bila kita tak tahu penghujung, memang sesuatu yang kata dalam nada suspend. Macam kita tengok cerita Hindi lah. Orang kata bila sampai satu peringkat intermission, hero mati ke? Heroin ke? Kan? Memang dia akan mengundang pelbagai reaksi dalam tubuh badan. Bukan hanya reaksi atau tindak bala fisiologi, tetapi boleh mengundang juga isu-isu kesihatan mental. Sebab itulah saya cakap, saya ingin mengesyorkan kita sebenarnya masyarakat Malaysia yang sangat prihatin. Kita ada golongan sukarelawan, kita ada golongan ahli profesional kesihatan mental. Pada masa inilah kita kena bergandingan supaya kita boleh turun ke PPS dan sama-sama memberi sokongan sosio-emosi. Sebab ialah kalau orang dibiarkan bersendirian, dia dah tahu, dia tak tahu penghujung tempat kediaman dia macam mana. Dianya termenung disebabkan air yang masih belum surut. Jadi di situlah dia perlukan orang lain yang boleh orang kata bantu dia, sokong dia. Meskipun sekadar memegang tangan sama-sama, kebersamaan itu pun sebenarnya boleh membantu dia, ya. Itu yang saya cakap tadi, bantuan asas psikologi itu penting. Bila kita berinteraksi dengan dia, tak ada dia hanya memikirkan sampai bila. Bila kita ajak dia sama-sama berkumpul dengan ahli-ahli ataupun mangsa-mangsa yang lain, mereka juga akan mendengar permasalahan yang sama. Jadi mereka akan rasa tidak keseorangan dalam mendepani cabaran tu. Itu yang kita nak tu. Kalau dalam aspek psikologi, biasanya bantuan tu kena holistik. Maksudnya biasa kita akan guna jasmani, emosi, rohani, kekuatan dalaman spiritu tu penting. Intelek supaya mereka boleh aktifkan proses minda. Jangan hanya dibayangi atau didominasi dengan perasaan. Kenapa kawasan aku, kenapa rumah aku, kan. Dan juga sosialisasi. So bila kelima-lima aspek ni kita boleh perkasakan di PPS, saya rasa insya-Allah mereka mampu orang kata mendepanilah cabaran ni. Sebab semua ni bencana alam. Dia tak ada on-off button yang kita ada kawalan, kan. Bila kita ada kekuatan tu, insya-Allah saya rasa sebab kita ni masyarakat Malaysia, we are believers, kan. Kita insya-Allah boleh mendepaninya. Apakah komuniti yang sedang menghadapi masalah seperti apa yang saya sebut tadi lah, masih lagi terperangkap dalam keadaan banjir walaupun kawasan lain sudah bereda, apakah komuniti yang sama-sama terlibat ini ada kekuatan untuk bangkit semula ataupun untuk memberi sokongan antara satu sama lain sebenarnya? Sudah pasti ia akan memberikan terjejas, kan, dari segi komuniti itu. Sebab itu kesepaduan komuniti itu adalah sangat penting ketika kita mengalami krisis seperti ini. Sebab itu kebersamaan, kita back balik kepada apa sifat-sifat komuniti itu. Dia mesti ada rasa sense of belonging, dia mesti ada rasa kesepunyaan bersama komuniti tersebut. Jadi inilah nilai-nilai yang perlu diwujudkan bersama di dalam komuniti ketika mereka menghadapi krisis banjir ini. Bila mana ada kebersamaan, ada kesepaduan di dalam komuniti, sudah pasti ia akan memberikan satu sokongan, dorongan
kepada komuniti. Inilah peranan pemimpin komuniti untuk memainkan peranan mereka, bagaimana untuk membawa anak-anak buah mereka untuk diberikan sokongan, diberikan motivasi, diberikan didikan, dorongan supaya mereka ini tidak berputus asa dengan keadaan apa yang berlaku. Sebab itu dalam keadaan banjir ini, kadang-kadang aktiviti-aktiviti komuniti ini juga kita boleh lihat ia boleh berlaku. Sebab itu dalam ketika banjir ini kita nampak komuniti itu dia bersama ketika beribadat, makan bersama, walaupun hari ini dah tak banyak jenis yang perlu masak bersama seperti dulu, sebab kita banyak memberikan makanan yang sudah segera. Tetapi kebersamaan ini boleh berlaku ketika itu. Tetapi apa yang paling penting adalah selepas banjir itu. Sebab apa? Saya kata selepas banjir ini adalah perkara yang penting sebab kesan daripada banjir ini kadang-kadang ia telah mengubah struktur geografikal sesuatu tempat. Contohnya kalau kawasan itu adalah pertanian, sawah padi sebagai contohnya, seperti mana di Kampung Iboy yang kita pergi pada bulan yang lalu. Bila mana banjir besar itu berlaku, tragedi puing itu berlaku di Kampung Iboy, dia telah menyebabkan struktur tanah juga berubah. Sebab pasir yang berada di pergunungan itu telah menimbus pasir pertanian, tanah pertanian, sehingga kawasan tersebut dah tidak lagi sesuai untuk dijadikan pertanian. So, ini perkara yang perlu dilihat juga. Bukan hanya melihat bantuan itu ketika banjir itu melanda, tetapi perlu dilihat juga ketika pasca banjir itu. Apakah yang berlaku? Apakah impaknya dari segi struktur ekonominya, dari segi struktur pertanian, sosialnya, adakah ia berubah? Jadi, sokongan-sokongan ini perlu diberikan perhatian juga kepada komuniti supaya komuniti ini boleh meneruskan kehidupannya. Mereka boleh melaksanakan kehidupannya seperti mana sedia kala. Tanah-tanahnya itu perlu diubah suai semula supaya ia boleh dijadikan tanah pertanian. So, ini merupakan fenomena-fenomena yang berlaku selepas pasca banjir, iaitu yang kita perlu lihat semula. Sebab itu sektor pertanian itu perlu hadir untuk membantu dan memberikan apakah bantuan yang boleh diberikan supaya mereka ini boleh meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam keadaan pasca banjir itu. Jadi ini antara yang saya kira orang kata stakeholder ataupun agensi-agensi tertentu perlu melihat keadaan dari segi struktur sosial dalam kalangan masyarakat yang terkena banjir. Mungkin apa yang kita sebut ini ialah dilihat begitu mudah kita lontarkan kerana kita tidak mengalami seperti apa yang rakan-rakan kita di Johor, di Pahang dan negeri-negeri lain yang ditimpa dengan musibah banjir ini. Tetapi apa yang berdetik di hati saya untuk mendapat pandangan daripada kedua-dua tetamu ialah kita bercakap tentang pendaya upayaan itu sendiri. Bagaimana nak kembalikan semula kekuatan dan semangat mereka itu? Apakah semudah seperti apa yang kita sebut ataupun banyak cabaran sebenarnya kerana manusia ini mempunyai pelbagai perasaan yang berbeza. Jadi tak salah, mungkin doktor boleh terangkan. Baik. Betul-betul sangat Tuan Haji. Orang kata berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ya. Tapi itulah, sebab kita tahu ada segelintir masyarakat, ada sesuatu tempat yang sedang dilanda musibah, bencana. Jadi sesiapa juga yang akan menghulurkan bantuan itu kena ada sifat yang kita namakan empati. Bukan sekadar simpati. Empati, merasai sendiri kesusahan, kepayahan, kehancuran, gundah gulana. Dia mesti berupaya merasai pengalaman subjektif yang dialami oleh mangsa-mangsa tersebut. Jika dia mampu berbuat demikian, maka dia boleh dapat menghulurkan bantuan sokongan yang menepati keperluan. Kalau sekadar simpati, kita seolah macam kesiannya. Tapi bila kita sendiri seolah-olah memakai kasut mangsa, ini kan saya literal translation ni kan, dia boleh
dia boleh faham. Contoh macam saya pernah juga orang kata mengalami fenomena banjir. Sebab itu duduknya di tepi laut. Bila air pasang, macam kita sendiri merasai, kita tahu kesusahannya. Tapi bila berskala besar, contoh yang terjadi di Johor ni, dan juga melibatkan PPS, tempat sementara, yang kadang-kala besar juga ujiannya. Kita tak dapat menikmati keselesaan seumpama kita di rumah. Itu juga satu cabaran buat mereka. Jadi itu yang saya cakap tu, kebersamaan, kesepaduan, sama-sama kata dokong-mendokong, sokong-menyokong, itu yang penting untuk kita melepasi. Sebab saya pernah temu ramah frontliner atau sukarelawan sendiri. Mereka yang tidak mengalami sebarang kehilangan harta benda ke kereta ke, bila mereka bertugas di PPS, mereka juga mengalami gangguan-gangguan isu-isu kesihatan mental. Apatah lagi mangsa-mangsa itu sendiri. Itu yang saya cakap tadi tu. Kita tak boleh yang kata sekadar touch and go. Itu pun satu benda yang saya rasa sangat ini pesanan buat diri dan juga mungkin pendengar semualah. Bila kita menghulur bantuan, dah selesai nanti, hai bye-bye. Sebenarnya itu yang saya cakap, melalui latihan, melalui orang kata libat sama komuniti, datang lagi. Sebab macam kita kaum Islam, kaum Muslim nak sembahyang pun, setiap kali waktu solat ada azannya. Tadi tu Haji saya cakap, setiap manusia pun banyak kerenahnya. Kan kita ni satu golongan yang mudah lupa. Jadi komuniti atau mangsa banjir ni sama juga, frontliner pun sama juga, supaya kita sentiasa beringat. Orang kata bila kita hulur bantuan, pastikan ada susulannya. Dari segi datang untuk memberikan latihan, datang untuk menjalankan apa aktiviti, supaya mereka rasa mereka ni masih ada orang kata ikatan, perhubungan dengan masyarakat di luar. Tak adalah mereka rasa mereka je macam seolah-olah macam kena attack je kawasan ni, ni. Itu pandangan yang saya boleh kongsikan lah. Okey, nanti kita akan dapat juga pandangan daripada Dr. Roslan berkaitan dengan isu ini. Tapi kita berehat buat kali terakhir dan anda seperti biasalah jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang banjir, intervensi kaunseling dan pendaya-upayaan komuniti, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya, Dr. Rafidah Aga Muhammad Jaladin, iaitu Jawatankuasa Eksekutif di Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa ataupun Perkama International, dan kita juga merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan UM, dan kita juga masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan, iaitu Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan di Fakulti Ekologi Manusia UPM. Baik, barangkali Dr. Roslan, kita kembalilah kepada apa yang kita bangkitkan. Tadi pun di awal-awal program pun doktor ada menyebut bahawa kerajaan mungkin perlu memikirkan secara serius bagaimana untuk cuba membantu ataupun sekurang-kurangnya mengurangkan tekanan ataupun fenomena banjir ini daripada melanda negara kita, dan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi yang penting macam doktor sebut tadilah, sebenarnya bila kita bercakap tentang tempatan banjir itu sendiri, bajet telah pun ataupun belanjawan telah pun disediakan. Bila agaknya kerajaan perlu melaksanakannya dengan segera? Saya kira dalam bajet baru-baru ini, bila kerajaan meluluskan semula, kita kata ia adalah lulusan semula. Betul. Terhadap tambatan banjir itu, ia perlu disegerakan secepat yang boleh. Sebab apa? Kalau kita lihat kepada tragedi banjir ini, dia tidak lagi melihat kepada monsun, tetapi ia melihat kepada struktur alam hari ini yang dalam keadaan yang tidak stabil itu. Dan sebenarnya ia boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Lagipun kita dalam era pembangunan ini, banyak pembangunan yang kita telah lakukan sehingga serapan air itu agak sukar
untuk berlaku di negara kita ini. Sebab itu projek mega ini perlu dilaksanakan segera bagi membantu rakyat, sebab saya risau rakyat akan menjadi apa orang kata putus asa dengan apa yang berlaku ini, sebab terlalu banyak harapan yang telah diberikan kepada rakyat mengenai tentang isu banjir ini. Tetapi kita masih lagi samar-samar dalam melihat jalan penyelesaian itu, dan kita pun tidak tahu sejauh mana tambatan banjir ini akan memberikan satu penyelesaian terhadap isu banjir ini. Itu pun kita tidak mengetahuinya. Tetapi apa yang boleh dilakukan pada hari ini adalah seperti konvensional yang kita lakukan, iaitu mendalamkan sungai, mendalamkan terusan dan sebagainya, supaya ia akan mengakibatkan kita boleh mengawas selia dari segi banjir ini. Dan kalau kita lihat apa yang saya lihat ketika ini, kita memang tidak ada masalah dari segi bantuan, dari segi orang kata survival hidup itu. Tetapi kita ada masalah dari segi kelangsungan. Bagaimana untuk jangka masa panjang untuk kita membantu masa-masa banjir ini, supaya mereka boleh bangkit semula dari segi musibah yang mereka hadapi itu. Sebab apa kalau kita lihat isu banjir ini, ia sudah pasti memberikan satu kerugian yang besar kepada keluarga ataupun kepada komuniti, dan kerugian ini bukannya boleh dibayar balik dengan orang kata begitu mudah saja. Tetapi kerugian ini mengambil masa yang begitu panjang. Sebab itu dalam inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan, mereka juga perlu memikirkan satu inisiatif jangka masa panjang untuk pemulihan ekonomi. Walaupun adanya moratorium contohnya baru-baru ini ingin diberikan kepada mangsa banjir, tetapi itu adalah orang kata untuk jangka masa pendek. Tetapi bagaimanakah untuk jangka masa panjang? Sebagai contoh yang tadi saya sebut, bila mana kawasan pertanian tidak boleh lagi dijadikan kawasan pertanian, ataupun penempatan kawasan banjir itu tidak selamat lagi untuk dihuni. So ini memerlukan satu plan jangka masa panjang, iaitu dari segi pemindahan sebagai contohnya, dari segi penempatan semula kepada masyarakat supaya mereka ini tidak terjejas dari segi isu banjir tadi. Saya nak mencelah sedikit sini Dr. Roslan. Kita faham bahawa tentang pendirian yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan sendiri di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka memperkenalkan falsafah ataupun konsep madani itu sendiri, rakyat diutamakan. Jadi mungkin apakah doktor menjangkakan ataupun mengharapkan bahawa dengan berlakunya banjir sebagai satu contoh yang cukup baik, barangkali Datuk Seri Anwar dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan harus melakukan sesuatu dengan segera agar ianya dapat memberikan satu kelegaan kepada rakyat yang mengalami banjir dari masa ke semasa ini. Ya, saya rasa begitulah sepatutnya. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengutamakan rakyat seperti mana yang kita war-warkan tadi. Tetapi dalam kita melaksanakan perkara ini, sebab itu saya kata kita perlu ikhlas dalam membantu masyarakat ataupun komuniti ini. Tidak hanya dengan memilih bulu dan sebagainya, tidak hanya melihat kepada lokaliti itu adalah kawasan yang bukan sealiran politik dengan kita dan sebagainya. Kita perlu pukul ia sama rata kepada semua. Kalau kita betul-betul ingin menyelami ingin membantu ataupun ingin memberikan harapan baru kepada komuniti itu tadi. Sebab itu saya bagi contoh tentang lawatan kami di Kampung Iboi itu. Kalau kita rasa di kawasan itu tidak selamat lagi untuk dihuni, saya rasa ada satu plan perancangan untuk pemindahan mereka ini ke satu kawasan yang lebih selamat. Bukan hanya membiarkan komuniti ini untuk terus mengalami masalah banjir. Kalau di Kampung Iboi itu 13 kali tragedi banjir berlaku di kampung tersebut. Kalau 13 kali bermakna 13 trauma mereka alami tentang masalah banjir itu. Jadi
perlu ada plan yang lebih komprehensif di dalam kita membantu komuniti ini dari segi penempatan semula, dari segi mungkin terusan baru untuk kita mengalirkan air itu supaya ia nampak lebih baik dari segi struktur geografinya, dan mungkin kita perlu memikirkan apakah peluang ekonomi kedua yang boleh kita berikan kepada masyarakat bila mana struktur geografi itu dah tidak sesuai untuk dilaksanakan pertanian. Sebab itu semua agensi kerajaan yang terlibat dari segi pertanian, dari segi R&D dan sebagainya, mereka perlu turun padang dalam kita memperlihatkan tentang isu-isu banjir ini. Bukan hanya memberikan tanggungjawab ini kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah semata-mata sebagai contohnya, bukan hanya memberikan kepada KPKT sebagai contohnya, tetapi semua agensi dari segi makanan, dari segi airnya, dari segi alam sekitarnya itu perlu berganding bahu dan memikirkan apakah plan holistik yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dalam kita menyelesaikan isu banjir ini dan memberikan harapan baru kepada masyarakat kita. Okey, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa Dr. Rafidah. Mungkin doktor ada pandangan yang tersendiri lah bila kita bercakap. Kita terima hakikat yang hakiki bahawa keadaan cuaca itu adalah sesuatu yang unpredictable kebelakangan inilah. Kita tak boleh mencangkakan keadaan tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, keadaan tenang, tiba-tiba berlaku ribut dan sebagainya. Jadi persediaan yang harus adalah kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita sendiri dalam menghadapi situasi the so-called unpredictable situation ini. Betul. Saya ini yang saya amalkan ya. Mungkin ini berkesan untuk individu tertentu, tetapi macam diberitahu tadi, individu ni berbeza. Kekuatan dan potensi mereka berbeza. Jika mereka tahu kekuatan mereka dari segi minda, ajar minda supaya always expect the unexpected. Itu satu. Maksudnya selalu ada self reminder, ingat diri. Sebab bila kita cakap tahu sesuatu yang kita tak jangka, kalau kita tak ada persiapan minda, memang kita akan tersungkur. Tersungkur tu tak pasti boleh bangkit atau tidak. Tapi bila kita telah buat persiapan minda, maksudnya kita dah sentiasa pesan pada diri, ini di luar kekuatan kita ni, ini ada kuasa lebih besar ni. Jadi kita bila diuji tu, kita mudah tersungkur dan bangkit terus. Tak adalah duduk kat situ kan. Itu satu yang pertama lah. Yang kedua, sentiasa suburkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan terutama untuk mendepani apa jua krisis. Contoh fenomena banjir, macam saya cakap tadi, ramai yang mengalami isu-isu bukan kecelaruan, gangguan. Masalah kesihatan mental kebimbangan. Murung pun boleh terjadi. Dan juga mungkin mereka ni ada diganggu oleh pemikiran-pemikiran yang boleh mengganggu akidah. Sebab bila orang diuji dengan skala besar, impak dia atau intensiti dia, kadang-kadang mereka mempersoalkan kenapa dihukum begini. Jadi banyak kesannya. Sama juga dalam bidang orang kata kesihatan mental, kalau kita melihat sesuatu ada dua faktor. Berapa lama masalah tu berlaku, kepanjangannya dari tempoh masa. Yang kedua, intensiti, keparahannya, berapa parah. Itu juga kita kena tahu. Sebab tu yang saya cakap tadi, latihan sangat perlu. Timba ilmu supaya kita boleh membina kemahiran bantu diri dulu. Sebab macam tugas penyelamat dia tak boleh terus nak menyelamat orang. Pastikan diri dia ni ada macam kalau nak berenang, dia mesti tahu berenang dulu. Sekurang-kurangnya dia dah ada latihan asas, barulah dia boleh menyelamat orang lain. Itu yang saya cakap tu, cari orang kata wadah, peluang untuk dapatkan ilmu dan bina kemahiran bantu diri. Sebab bila diri kita perkasa, insya-Allah kita mampu bantu ahli keluarga supaya keluarga itu perkasa. Dan bila setiap unit keluarga perkasa, maka insya-Allah satu komuniti, satu kampung, satu kejiranan pun akan perkasa. 2 minit saja masa yang tinggal. Apakah dengan apa yang disebut oleh Dr. Rafidah tadi, cari ilmu, perkasakan diri,
apakah Perkama International akan terus membantu dalam segi latihan untuk memberi self-confidence ataupun keyakinan kepada rakyat Malaysia, terutamanya di kawasan-kawasan yang mungkin sensitif kepada masalah-masalah banjir, gempa bumi dan sebagainya? Baik, itu memang masuk dalam kami punya misi dan visi. Malah kita bukan hanya berfokus kepada zon tengah, maksudnya Kuala Lumpur, Selangor, wilayah. Kita juga telah pergi ke contoh zon utara. Dan insya-Allah nanti bulan 7 kita akan pergi ke Pantai Timur, dan bulan 5 insya-Allah dalam perancangan Perkama International kita akan pergi ke Johor. Melihat kepada situasi semasa lah. Itu dalam perancangan, sebab kita tak nak kita okey yang lain tak okey. Sebab dalam kaunseling sendiri dia mengutamakan perhubungan. Si penolong okey dan yang nak ditolong okey, barulah ada manfaat yang dirasai. Baru semua okey. Baru semua okey. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Rafidah Aga Muhammad Jalaluddin. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Roslan kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Seperti biasalah Dr. Rafidah Dr. Roslan dah faham sangatlah masa sentiasa mencemburui kita sebenarnya, walaupun banyak perkara sebenarnya yang ingin kita bincangkan, tapi insya-Allah di masa-masa yang akan datang kita duduk bersama lagi di program Ruang Bicara ini. Mungkin saya boleh kongsikan satu tagline sebagai pengakhir. Ya. Pertama, sayangi diri kita. Yang kedua, hiasi peribadi kita dengan ilmu kemahiran. Dan yang ketiga, perkasakan komuniti kita. Itu saja. Okey, sampai kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Jangan lupa, seperti apa juga yang disebut oleh Dr. Rafidah, kami di Ruang Bicara juga menjanjikan sesuatu sebenarnya yang sentiasa kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Dr.